Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang ceria, yang tenang. Saya nak menyambung sedikit apa yang saya bicarakan petang tadi tentang kurikulum kita disediakan untuk a bright student. Okey, kalau tahun 70-an, 80-an, 90-an, dia sangat ketara dengan adanya streaming classes. Okey. Wujudnya asrama penuh. Memang kita sediakan sistem itu seperti untuk bright student. Sedangkan matlamat pendidikan is not for bright student, adalah untuk semua pelajar. Okey, tak apalah, kita tolak tepi ya. Kemudian timbul kesedaran bahawa bila kita sediakan kurikulum silibus kita untuk a bright student, maka ramailah student yang tercicir, yang kita katakan tidak kompeten akademiknya. Okey, bright student ni saya anggap sebagai pelajar yang ada academic intelligence. Okey, dan kita kena faham bahawa dunia ini tidak terbina hanya semata-mata kerana academic intelligence. Kadang-kadang disebutkan sebagai ulat buku. Pelajar yang boleh menerima dengan mudah, dengan tidak ada banyak masalah ya. Tetapi kalau kita katakan 10 orang pelajar, maybe 2 saja atau 3 saja pelajar yang maybe brighter student. 7 lagi itu akan struggle ya. Tambah pula yang ada learning disability. Jadi bila parents mula menunjukkan rasa tidak puas hati, anak-anak mereka tidak berjaya, anak-anak mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah, maka wujudlah apa yang dikatakan sebagai TVET. Okey, Technical Vocational Education and Training. Kalau dulu sekolah vocational. Okey, ada juga sekolah teknik ya. Jadi kita rangkumkan sebagai TVET. Saya sangat berpendapat bahawa TVET ini telah dijadikan sebagai satu alternatif kepada pelajar yang tidak cemerlang akademik. Yang pada saya satu konsep yang sangat salah. Satu konsep yang sangat silap. Okey, kenapa? Kerana setelah kita sediakan sistem pendidikan yang mengasingkan pelajar bright, a brighter student, okey, kepada sebahagian pelajar yang lain, dan pelajar ini terpaksa struggle untuk mendapat tempat, mendapat grade yang baik, akhirnya dia tidak berjaya. Okey, bukan kerana mereka tu tidak pandai, tetapi maybe in term of academic intelligence tu mereka kurang sedikit. Okey, sedangkan silibus tu disediakan bukan untuk mereka, disediakan untuk pelajar yang brighter ini. Jadi ini satu kerugian. Kenapa kerugian? Kita dapat mengasingkan pelajar sedikit, pelajar yang dapat cope dengan kurikulum kita, dan sebahagian besarnya mula rebel. Sebahagian besarnya mula rasa tertekan. Sebahagian besarnya mula rasa tension. Okey, sebahagian besarnya dah malas lagi nak tengok buku teks. Sebahagian besar rasa macam give up dah nak ke sekolah. Dan ketika itulah kita mula menyediakan TVET. Di mana di saat mereka telah melihat akademik itu sebagai sesuatu yang membebankan, dan mereka tercicir dan dicicirkan, dan tiba-tiba kita nak offer mereka untuk ambil TVET. Okey, saya rasa itu satu yang nampak macam weird. Okey, kenapa weird? Setelah pelajar ni rasa give up, rasa tidak berminat lagi dengan akademik. Okey, maka kita offer TVET dengan harapan TVET tu banyak kemahiran compare dengan akademik. Okey, sedangkan TVET itu juga sepatutnya diambil oleh mereka-mereka yang cerdik, yang academic excellent. Okey, yang boleh menjadikan bidang TVET tu bidang yang kita katakan menyerlah, bukan secondary, bukan pilihan kedua, bukan pilihan mereka yang tercicir. Okey, so
Itu berlaku kerana kita telah menyediakan satu sistem yang sangat ketat di peringkat awal sehingga mereka tak boleh nak bernafas. Akhirnya kita kata, okey, siapa yang tak pandai akademik, kita boleh sediakan TVET. Sebenarnya sistem kita di peringkat awal itu bukan untuk keseluruhan pelajar, tetapi hanya untuk segelintir pelajar saja yang boleh menguasainya. Okey, dan potensi-potensi yang lain ini tidak dilihat sebagai satu keutamaan. Okey, dan setelah mereka penat, mereka letih, mereka give up, mereka rasa tension, akhirnya kita pelawa mereka untuk ambil TVET. Okey, sebab itulah IPS, sebab itulah kolej-kolej komuniti, sebab itulah banyak IKBN, apa pun namanya, pelajar-pelajar kadang-kadang malas nak minta. Okey, kenapa? Kerana mereka dah tak nampak keindahan untuk belajar. Mereka tak nampak bahawa kecenderungan mereka itu telah dipupuk di peringkat awal. Di peringkat awal mereka menjadi pelajar yang ketinggalan, mereka yang tercicir, mereka yang tak ada grade A ataupun B, mereka yang ada grade cukup-cukup makan saja. Lepas tu kita tawarkan TVET. Maka TVET itu seperti satu tempat untuk mengumpulkan pelajar-pelajar yang dianggap ada bermasalah dalam akademik. Ini satu perkara yang sangat silap dalam konsep memberi pendidikan. Okey, kita nak pelajar sepatutnya tidak melihat bahawa pergi ke asrama penuh tu adalah satu kejayaan, mendapat banyak A itu satu kejayaan, tetapi kita telah sediakan satu pemikiran begitu sehingga kita katakan yang kurang berjaya kita masuk TVET, maka jadilah TVET tempat mereka yang maybe tidak berminat untuk belajar lagi. Sedangkan ramai pelajar-pelajar yang cemerlang ini sebenarnya juga cemerlang dalam TVET, mempunyai academic intelligence as well as kinesthetic intelligence, a lot of others intelligence yang mereka boleh menjadikan TVET ni satu pilihan utama kerjaya yang boleh membawa mereka ke arah yang lebih baik. Bayangkan berapa ramai akan jadi doktor, berapa ramai saja yang akan jadi engineer, dan berapa ramai akan jadi engineer yang boleh bekerja. Akhirnya mereka mengambil engineering kerana mereka dapat banyak A, kemudian mereka tak boleh buat apa-apa, akhirnya mereka belajar kemahiran. Okey, satu yang sangat silap. Dan sebenarnya mereka boleh mengambil TVET di peringkat awal lagi kalau mereka memang pandai akademik, ada kecenderungan dan minat untuk membuat perkara-perkara yang melibatkan kemahiran. Tetapi kita punya sistem agak pelik. Kita asingkan yang pandai untuk ambil kursus-kursus yang kita anggap sebagai profesional, yang glamour, tapi sebagian kecil saja yang berjaya. Yang lain itu akan berpusing-pusing tak tahu nak pergi ke mana. Kan? Dan kita sediakan pula TVET ni untuk mereka yang tercicir. Okey, jadi sepatutnya sama ada mereka tu berjaya akademik masuk ke TVET atau mereka yang sederhana akademik tapi berminat untuk belajar, bersungguh-sungguh kerana mereka rasa belajar itu satu keseronokan, tetapi mereka masih tak boleh mencapai satu kejayaan dan tidak dianggap itu sebagai satu kekurangan, satu yang boleh singkirkan, maka mereka masuk TVET. Maka TVET itu akan menyebabkan adanya pelajar yang akademik intelligent bersama dengan kemahiran, maka jadilah TVET itu satu pemilihan yang wajar bagi pelajar. Walaupun mereka kurang akademik, walaupun mereka baik akademik, mereka akan boleh mengambil TVET. Okey, mereka seronok. Jadi TVET itu jadi pilihan pertama, pilihan utama. Okey, mereka yang kurang akademik tapi mereka rasa berani ambil TVET. Kenapa? Kerana TVET offer mereka kemahiran. Tidak lagi exam dan exam. Jadi barulah TVET boleh bangkit sebagai satu kursus, satu aliran yang diminati oleh pelajar. Dan masa depan adalah masa depan untuk TVET juga. Bukan sahaja masa depan untuk mereka yang nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi profesional yang lain. Okey, ini satu pilihan yang baik sepatutnya. Tetapi kita tidak sediakan macam itu. Kita sediakan dengan tanggapan mak bapak bahawa TVET ni anak-anak mereka yang tercicir, ambillah TVET. Okey, jadi saya tidak bersetuju dengan pandangan begitu. Kenapa? Kerana kita sendiri yang menyediakan situasi supaya ibu bapa berpandangan begitu. Kita akan pelik kalau pelajar yang dapat katakan 7A, 8A, 9A masuk TVET, masuk sekolah teknik, masuk sekolah vocational, kita akan pelik. Kan sedangkan perkara itu tak sepatutnya satu kepelikan. Kerana kemahiran mereka sediakan itu sebenarnya menjanjikan peluang-peluang yang lebih
lebih terbuka kepada kumpulan ini selepas mereka berjaya menamatkan college ke ataupun boleh meneruskan pelajaran ke peringkat universiti. Tidak ada masalah dengan kemahiran dan juga dengan apa yang mereka ada. Okey, itu saja untuk malam ini. Untuk saya melemparkan pandangan saya supaya TVET dapat berada di tempat dan situasi yang sepatutnya berada, bukan tempat yang disediakan untuk mereka yang kecewa, mereka yang seperti tidak ada harapan dalam akademik. Okey, jadi itu satu konsep pendidikan yang sangat silap. Kalau di Jerman, TVET menjadi pilihan sebahagian pelajar besar-besar yang brilian, okey, juga bersama dengan pelajar-pelajar yang berminat dengan kemahiran. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye. I love you.